Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini dapat lagi kita mendengar sedikit tazkirah berkenaan Ramadan Al-Mubarak. Para pendengar yang saya kasihi, alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, bulan penuh kerahmatan. Para pendengar yang saya kasihi, bulan Ramadan dipanggil juga sebagai bulan sabar, bulan sedekah, bulan Al-Quran, bulan sembahyang malam. Kerana di bulan inilah kita mendirikan satu ibadah yang sangat penting, yang sangat hebat, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, iaitu sembahyang tarawih. InsyaAllah di musim PKP ini sama-samalah kita melaksanakan ibadah tarawih ini di rumah masing-masing bersama suami, isteri dan anak-anak yang tersayang, insya-Allah dan alhamdulillah. Beberapa hari ini kita dapati hujan turun dengan lebatnya. Apabila hujan turun, maka bumi menjadi bersih, suci. Bumi menjadi sejuk, bersih, bakteria kuman dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi mendapat rahmat daripada Allah kerana setiap inci bumi itu ditimpa air hujan. Hujan yang turun bagaikan mutiara ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang saya kasihi, alhamdulillah, marilah sama-sama kita melipat gandakan amal-amal soleh kita. Marilah sama-sama kita menambahkan bekal-bekal akhirat kita di bulan yang mulia ini, insya-Allah. Sediakanlah masa sebanyak-banyaknya untuk kita beramal soleh. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini. Perbanyakkanlah beristighfar kepada Allah. Perbanyakkanlah berzikir. Perbanyakkanlah doa, munajat. Perbanyakkanlah sedekah. Kerana Rasulullah di bulan Ramadan menjadi insan yang paling banyak bersedekah, sehingga kan tidak diketahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. Rasulullah SAW paling banyak bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah bersedekah seperti angin yang berlalu. Para pendengar yang saya kasihi, agama hanyalah dapat dirasai oleh orang-orang yang menegakkannya dalam dirinya. Kalau kita menegakkan ibadah solat, kitalah yang dapat merasai nikmat ibadah tadi. Kalau kita menegakkan ibadah berpuasa, kitalah yang merasainya, betapa nikmat dan lazatnya puasa itu. Kalau kita menegakkan ibadat zikir dalam diri kita, hanya kita yang dapat merasai nikmatnya. Dan begitulah seterusnya, kalau kita menegakkan ibadat membaca salawat kepada Rasulullah, beristighfar, bermunajat, berdoa, menangis kerana takutkan Allah, maka hanya kita yang dapat merasainya. Kalau kita menegakkan ibadah sedekah, walaupun hanya dengan RM1, walaupun hanya dengan 2-3 biji buah tamar, Allah membalasnya berganda-ganda, kerana rahmat Allah itu maha luas kepada kita. Para pendengar yang saya kasihi, laksanakanlah ibadah puasa ini dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan mardatillah, mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Di waktu kita masih sehat, di waktu kita masih muda ini, janganlah kita mengabaikan ibadah yang besar ini, yang ganjarannya sangat hebat di akhirat nanti.
di mana orang-orang yang berpuasa akan diberikan anugerah memasuki syurga Allah melalui satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa memasuki syurga Allah melalui pintu ini. Semoga kita menjadi salah satu daripada manusia-manusia yang dapat memasuki syurga Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Laksanakanlah ibadah puasa di waktu kita masih sehat, masih muda ini. Sebelum tiba masanya kita menjadi tua, usia kita sudah lanjut dan kita tak terdaya lagi nak berpuasa. Ada orang yang umurnya sudah 80, 90 tahun, berkeinginan untuk berpuasa tapi tak mampu. Hari pertama bulan puasa bersungguh-sungguh, bangun sahur, berniat sebulan bulan Ramadan, tetapi sewaktu menjalani ibadah itu dia tidak mampu meneruskannya kerana usianya yang sudah lanjut. Maka bagi mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Setiap hari secupak makanan disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi sebelum tiba saat yang seperti itu, janganlah kita cuai, janganlah kita lalai, janganlah kita alpa. Hendaklah kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah yang istimewa ini lillahi ta'ala, insya-Allah dan alhamdulillah. Saya rasa setakat inilah sedikit santapan rohani pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah puasa kita ini dengan aman, damai, dengan penuh kesungguhan, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dan alhamdulillah. Dan saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.